Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah lana sadrana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Nawaitu ta'lam wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجهه وقربه وثوابه سبحانه وتعالى سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Kata dia, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Pada pengajian tauhid kita pada minggu lepas, saya dah menghuraikan serba sedikit Bismillahirrahmanirrahim. Maka pada malam ni rasanya tidak perlulah lagi untuk saya menghuraikan Bismillahirrahmanirrahim. Maka kita terus sahaja pergi kepada isi kitab Idaman Penuntut. Maka kitab Idaman Penuntut ni yang dikarang oleh Tuan Guru Haji Abdul Ghani bin Haji Yahya. Maka kitab ni berusia lebih kurang dalam 60 tahun dah. Lebih kurang macam tu lah. Lebih kurang macam tu lah. Kitab ni lebih kurang umur dia macam tu. Dan pengarang kitab ni untuk pengetahuan dia adalah orang Johor. Dia adalah orang Johor. Kalau tak silap saya dia orang Muar ataupun orang Batu Pahat. Tapi dia mempelajari agama ni di Kelantan, khususnya dengan Tok Kenali, seorang ulama Kelantan yang paling terkenal. Maka ilmu dia ni dalam kitab fiqh ni tidaklah boleh diragui lagi. Jadi tuan-tuan sekalian, Tuan Guru ni, Tuan Guru Haji Abdul Ghani ni, dia telah meninggal di Johor dan dikebumikan di Johor Bahru. Berhampiran dengan makamnya mufti-mufti di dalam negeri Johor. Baik. Jadi tuan-tuan sekalian, kita terus sahaja kepada isi kitab ni. Kata dia tajuknya bersuci dan hukumnya. Bersuci dan hukumnya. Jadi tuan-tuan sekalian, mana-mana kitab fiqh pun, maka mereka, yakni para ulama yang mengarang kitab fiqh ni, maka dia akan memulakan
kitab mereka dengan tajuk bersuci dan hukumnya. Kenapa yang agak-agak tuan-tuan perempuan sekalian yang ulama yang mengarang kitab ni dia mesti meletakkan tajuk bersuci dan hukumnya. Ini isyarat kepada nak melakukan ibadat, syarat utamanya ialah bersuci. Sama ada bersuci itu pada zahir dan juga bersuci itu pada batin. Tapi sebabkan kitab ni adalah kitab fiqh, maka dia lebih menjurus kepada bersuci yang zahir. Bersuci yang zahir. Baik. Kata tuan kitab ni adalah bersuci itu dalam percakapan hari-hari. Dalam kurungan tu dia kata pada lughah, yakni pada sudut bahasa. Jadi tuan-tuan perempuan sekalian saya bila baca kitab fiqh ni saya tidak hanya membaca kitab idaman penuntut tetapi saya merujuk juga di dalam kitab-kitab yang lain. Okey. Baik, ini dia memulakan kitab dia ni dengan mentakrifkan ataupun mendefinisikan apakah makna bersuci, ataupun dalam kitab Arabnya dia kata kitabut taharah. Maka taharah itulah nak ditakrifkan. Jadi tuan-tuan perempuan sekalian, bila kita ngaji fiqh ni, bila kita belajar ilmu fiqh ni, maka tiap-tiap bab dalam ilmu fiqh tu dia mesti ada dua definisi, dua takrif. Sama ada definisi pada lughah, yakni pada sudut bahasa Arab, ataupun definisi pada syarak. Macam contohnya kalau kita ngaji belajar bab solat, maka solat tu didefinisikan ataupun ditakrifkan dua, pada syarak dan pada lughah. Apa makna solat pada lughah dan apa makna solat pada istilah fiqh. Maka sebenarnya yang kita nak pakai dalam fiqh ni ialah takrif definisi pada istilah fiqh, bukan istilah lughah. Tapi kenapa tuan kitab pengarang-pengarang kitab ulama ni menyatakan kedua-dua sekali? Ini kerana nak membezakan, yakni nak bagi kita tu pengetahuan, boleh beza mana satu definisi lughah dan mana satu definisi pada istilah fiqh, supaya kita tidak tersalah pada menghukum dalam ilmu fiqh ni tuan-tuan. Baik, dalam ni kata dia bersuci itu dalam percakapan harian ataupun kita sebut taharah pada lughah. Pada lughah taharah lughatan, pada lughah, pada bahasa. Maknanya ataupun pengertian bersuci pada lughah tu, sudut bahasa tu ialah membersihkan diri atau benda-benda daripada kekotoran, sama ada najis ataupun tidak. Jadi kekotoran ni pada lughah ni, bila kita sebut kekotoran, tidak semestinya adalah benda kotor tu najis. Tidak semestinya bila sebut kotor tu tak semestinya najis. Ada kotor yang tidak najis. Tapi dia tu benda yang kotor, benda yang diluati, benda yang dijijiki, yang kita jijik. Itu tak. Tapi bukan najis. Tengok. Jadi kekotoran menyucikan diri atau benda-benda lain daripada kekotoran. Kekotoran tu pula
sama ada kekotoran itu najis atau tidak ataupun tidak najis. Mana? Yang kata kekotoran, dia jenis kotor, benda yang kita jijik, benda yang kita luati. Tapi bukan najis. Contohnya seperti air ludah, air liur lah. Hingus dan lain-lain. Macam tahi hidung, tahi mata. Itu semua bukan najis. Tetapi perkara yang diluati. Benda yang kita jijik. Tu dalam kitab ni kata macam tu tau. Baik. Saya bacakan yang dalam yang Arab ni tuan-tuan ya. Supaya bukan nak tunjuk pandai, taklah. Tapi nak bagi kita boleh beza. Dalam kitab Jawi Melayu dia kata macam ni. Dalam yang Arab dia kata macam ni. Supaya kita dapat dua definisi dan menambahkan lagi kita punya pengetahuan, maklumat ilmu tu. Tengok ya. Kata dalam kitab Habib Zain bin Sumit, kitab Taqrirul Sadidah, dia kata ta'rifut taharati lughatan. Bermula definisi taharah pada lughah, pada syarak, pada lughah. Ini pada bahasa tu. Apa dia? An-nazafatu wal khulusu minal adnasi al-hissiyah. Kataharati anil hadasi wal khabasi. Dia ada dua takrif pada lughah tu. Pada lughah kata Habib Zain bin Smith, dia kata pada lughah definisi taharah pada lughah tu ialah an-nazafatu, yakni membersihkan, wal khulusu dan menyucikan, minal adnasil hissiyah daripada kekotoran yang bangsa kita boleh nampak dengan mata. Seperti kata dia kataharati anil hadasi wal khabasi. Seperti contoh dia menyucikan daripada hadas, wal khabas. Khabas tu daripada kekotoran. Jadi nampak dengan mata. Ataupun kita tahu yang diri kita tu berhadas. Sama ada hadas kecil ataupun hadas besar. Itu dinamakan taharah pada lughah. Baik. Itu dipanggil minat al-khisiyah. Ada juga yang namakan definisi taharah pada lughah tu ialah an-nazafatu wal khulusu minal adnasil al-ma'nawiyah. Artinya menyucikan dan membersihkan daripada kekotoran yang bangsa maknawi. Kotoran tu makna saja. Maknanya tak nampak dengan mata. Tak boleh dicium dengan hidung. Mana contohnya? Kataharati anil amradil qalbiyah, seperti menyucikan diri daripada penyakit hati. Mana contohnya? Kalau ujubi, seperti ujub, wal kibri, seperti sombong. Kibir itu mana sombong. Wal hasadi, dan penyakit hasad. Wal riya, dan penyakit riya. Itu semua dinamakan penyakit hati. Maka kita sucikan diri kita daripada penyakit hati tu. Itu pun juga dinamakan taharah pada lughah. Dinamakan bersuci juga pada lughah, pada sudut bahasa. Baik. Sekarang kita tengok pula. Jadi kita faham dah. Tadi ada penambahan lah. Jadi menyucikan diri, membersihkan diri daripada kekotoran yang hissiyah. Hissiyah tu yang kita boleh nampak dengan mata kepala kita. Dan termasuk juga nama taharah ialah menyucikan diri, membersihkan diri daripada penyakit hati. Maka itu juga dinamakan taharah, tapi pada lughah lah. Pada bahasa Arab lah. Baik.
Okey. Okay. Dalam ni kata kotoran sama ada najis ataupun tidak seperti air ludah. Kalau yang najis pun sama juga, sama ada najis. Macam kita buang air kecil. Kita basuh air kecil kita yang keluar daripada kemaluan tu, maka itu juga dinamakan taharah. Dan juga kita namakan taharah tu juga kalau kita menyucikan benda yang bukan najis. Tapi benda tu benda yang dijijik, benda yang diluati. Tapi tidak najis seperti air ludah, hingus dan lain-lain. Itu semua dinamakan taharah pada lughah. Baik. Dan makna taharah pada syarak. Yang ni yang kita kena bicara ni. Yang ni yang kita kena bicara. Yakni dibicarakan pada syarak ni lah dalam ilmu fiqh. Pada lughah tadi tak termasuk di dalam perbahasan makna taharah pada syarak. Yang tu tak termasuk dalam perbahasan. Perbahasan kitanya masuk pada takrif definisi taharah pada syarak. Baik, ni dia. Nanti saya tambah lagi tau, saya tambah. Bukan setakat saya baca yang dalam kitab ni saja, tapi nanti saya tambah. Macam akan datang pun saya akan tambah lagi. Pengetahuan dalam kitab-kitab lain saya akan tambah lagi. Dan makna taharah tu pada syarak iaitu menghilangkan halangan beribadat. Kalau dalam Arab dia kata tak apalah kita baca dulu yang ni. Iaitu menghilangkan halangan beribadat. Dengan sebab pasal apa? Ada halangan pada ibadat yang kita nak kena hilangkan tu. Dengan sebab ada hadas ataupun ada najis. Satu, dengan sebab ada hadas, mana kita mengangkat hadas tu sama ada hadas kecil ataupun hadas besar. Kita mandi, kita berwuduk tu, maka dinamakanlah mandi dan berwuduk itu bersuci. Satu. Ataupun ada najis. Ada najis. Sebab ada najis itulah menghalang daripada beribadat. Maka kita hilangkan najis tersebut dengan membasuhnya. Maka membasuh najis itulah juga dinamakan taharah. Baik. Kemudian dan menghilangkan halangan memakan sesuatu benda dengan sebab kena najis. Macam sayur-sayuran. Jadi kita nak makan sayur tu, kita kena basuh dulu sekiranya sayur tu ada najis. Maka kita basuh dulu. Lepas dah suci daripada najis tu, baru boleh makan. Umpamanya ikan. Kita basuh ikan tu dulu sehinggalah hilang darah-darah merahnya. Yang sahih tu, baru kita boleh makan ikan tu. Jadi membasuh ikan, daging, ayam, sayur-sayuran tu, itu pun dinamakan taharah. Ada syarat-syaratnya. Ada syarat-syaratnya. Baik. Itu dalam kitab ni lah. Mana dalam kitab dalam penuntut ni bila kata bersuci pada syarat tu, kena pada menghilangkan perbuatan, menghilangkan halangan beribadat. Apa halangan beribadat tu? Halangan beribadat tu dua. Sama ada najis pada pakaian atau pada badan atau pada tempat semayang atau juga ada hadas pada badan. Maka dua itulah dinamakan halangan untuk kita beribadat. Jadi kita hilangkan dua tu, hilangkan hadas, hilangkan najis, maka cara kita menghilangkan najis, cara kita menghilangkan hadas itulah dinamakan taharah. Kalau mandi, mandilah. Maka mandi tu namakan taharah. Kalau berwuduk, wuduklah. Maka berwuduk itulah namanya taharah. Ataupun bertayamum, bertayamum tu namanya taharah. Baik.
Dan menghilangkan halangan. Jadi menghilangkan halangan memakan satu benda tu dengan dibasuh menggunakan air. Maka itu juga dinamakan apa? Dinamakan taharah. Baik, ini definisi yang dalam kitab Idaman Penuntut ni. Ta'rif ni tidak sama dengan ta'rif definisi di sisi Imam Nawawi. Imam Nawawi punya definisi pendek, ringkas tapi padat. Imam Nawawi punya definisi ta'rif definisi taharah pada syarak tu ringkas, pendek serta padat. Saya bacakan dulu. Dia kata ta'rifu taharati syar'an, bermula bersuci pada syarak. Ini definisi Imam Nawawi. Apa Imam Nawawi kata pada mentakrifkan taharah pada syarak tu? Kata dia raf'ul hadasin au izalatu najisin au ma fi ma'nahuma au ala suratihima. Wa hadza ta'riful Imamun Nawawi. Hadza ta'rifu al-Imamin Nawawi. Baik, kata dia Imam Nawawi katakan taharah tu ialah yang pertama mengangkat hadas. Jadi bila sebut mengangkat hadas tu kita faham dah. Mengangkat hadas tu kan ada dua. Hadas kecil, hadas besar. Hadas kecil dengan berwuduk. Maka berwuduk tu namakan taharah. Yang kedua, hadas besar dengan mandi. Maka mandi tu dinamakan taharah. Okay. Au izalatu najisin. Itu yang pertama tadi, rafa'ul hadas. Yang kedua, izalatu najisin, menghilangkan najis. Tak kira lah. Menghilangkan najis tu sama ada pada badan atau pada pakaian atau pada makanan. Macam tadi dia terletak menghilangkan halangan memakan sesuatu benda dengan sebab dan lain. Tapi Nawawi dia tu kata izalatu najisin. Izalatu najisin tu menghilangkan najis. Tak kira lah. Izalatu najisin tu sama ada pada pakaian, pada badan, pada makanan, asalkan namanya menghilangkan najis, maka dinamakan dia taharah. Dua dah kan. Kemudian yang ketiga Ibn Nawawi kata au ma fi ma'nahuma, ataupun pada makna mengangkat hadas ataupun pada makna menghilangkan najis. Ni nak kena faham ni. Sebab perbuatan tu pada makna sahaja. Pada makna mengangkat hadas. Mana hadas tak hilang. Ataupun pada makna menghilangkan najis. Najis tak hilang. Pada makna perbuatan tu pada makna menghilangkan najis. Pada makna mengangkat hadas. Tapi hadas tak terangkat. Okay. Satu nanti saya hurai. Nanti jangan risau, saya hurai nanti. Au ala suratihima, ataupun di atas rupa kedua-duanya. Jadi rupa saja mengangkat hadas, rupa saja menghilangkan najis. Rupa pada rupa sahaja. Okey. Baik. Kalau macam tu, yang dua tadi dah faham kan? Raf'ul hadas, faham dah. Izalatu najisin, faham dah. Yang sekarang ni nak dihuraikan ialah au fi ma'nahuma, ataupun barang perkara yang pada makna mengangkat hadas dan pada makna menghilangkan najis. Tengok ya. Pada makna mengangkat hadas tu kata yamumi seperti tayamum. Tayamum orang yang tayamum orang yang berpenyakit. Tayamum. Contoh contohnya gini ya. Masalah tayamum ni tuan-tuan ya. Perbuatan tayamum tu dinamakan taharah juga. Tapi hadas tak terangkat, hadas tak hilang. Contohnya dia kata
Ma fi mana rafa hadas tu seperti tayamum. Tayamum satu. Kemudian wudu isahibi darurah. Seperti berwudu orang yang mempunyai darurah. Mana misal dia? Seperti contoh dia kasal sil bauli, seperti orang yang salsil baul. Salsil baul. Maksud apa salsil baul ni? Sentiasa keluar air kencing. Sentiasa keluar air kencing. Sentiasa keluar air kencing. Orang ni namakan apa? Orang yang sahibul darurah. Dia ambil wuduk. Padahalnya wuduk dia tu tak menghilangkan hadas kecil yang pada dia. Kenapa? Sebab air kencing dia sentiasa keluar. Tapi dia wajib juga berwuduk. Nak sembahyang dia wajib juga berwuduk. Nampak tak? Tapi wuduk dia tu tidak memberi kesan pada menghilangkan hadas. Sebab tu orang penyakit macam ni salsil bauli ni kan, kalaulah ada orang kan, sahabat kita, kawan kita atau siapa sajalah kita kenal, kalau dia penyakit salsil bauli tu, apa yang dia perlu buat? Pertama ialah salsil bauli ni penyakit yang sentiasa keluar kencing ni tuan-tuan, ada berlaku dalam masyarakat kita ni, terutamanya orang lelaki-lelaki yang umur dia dah masuk warga emas. Mungkin dia punya injap dia tu dah kurang, dah tak kuat, maka berlakulah penyakit salsil bauli ni. Jadi salsil bauli ni, penyakit salsil bauli ni, salsil bauli ni sentiasa keluar kencing ni, macam mana dia nak ibadat? Dalam Islam ni, selagi ada akal, maka selagi itulah wajib melakukan solat, wajib melakukan ibadat. Solat terutamanya lah. Jadi nak solat tu kena ambil wuduk. Syarat ambil wuduk tu kenalah dia tu suci daripada hadas. Kalau ada hadas, keluar kencing, batal wuduknya. Sedangkan dia tu orang yang sahibul darurah, orang yang terkepit. Dia nak buat macam mana? Dia sentiasa keluar kencing. Nak buat macam mana? Jadi caranya gini. Permulaannya dia kena basuh dulu kemaluan air kencing dia. Lepas tu dia balut kemaluan dia lapik. Kemudian dia pergi ambil wuduk. Baik, walaupun ketika tu air kencing masih lagi keluar, sikit keluar, dia tak usah peduli dah. Dia ambil wuduk. Dan orang yang penyakit macam ni tidak dibenarkan dia untuk menunggu untuk solat jamaah. Kenapa tak boleh tunggu untuk solat jamaah ni? Kerana bila dia menunggu, maka semakin banyak hadas, semakin banyak air kencing keluar. Ni sebagai contoh ni. Maka orang macam tu dia tak boleh menunggu-nunggu untuk solat jamaah. Satu. Baik. Okey. Satu hal kat situ. Baik, kalau sekiranya tak ada penunggu, maknanya dia buat perbuatan menyucikan najis dia, lepas tu dia balut kemaluan dia gitu gini-gini, dia pun ambil wuduk. Sementara ambil wuduk tu, imam ataupun Tok Bilal sudah qamat. Maka dia selesai ambil wuduk, dia terus sembahyang berjemaah. Yang tu boleh. Kenapa? Kerana tidak ada perbuatan menunggu. Tapi ni satu hal juga ni. Satu hal juga berlaku ni. Tapi orang yang salsil bauli ni, air kencing dia sentiasa keluar, bermakna dia tu menanggung najis. Bila dia menanggung najis, maaf pada dia sahaja. Maaf pada dia. Syarat maafkan pada dia sahaja. Tidak maaf pada orang lain. Maksudnya, kalau orang berdekatan dengan dia, bertemu dengan dia, dekat dengan dia, tidak ada penjarakan ataupun memang dekat dengan dia, maka dia menanggung orang tu menanggung dia. Maksudnya mungkin pakaian dia letak atau terjatuh atas peha dia ke, ataupun pakaian dia menanggung atas orang sebelah ke, maka sekiranya lama pada uruf, maka batal pula sembahyang orang sebelah dia. Kenapa? Kerana berhubung dengan najis.
pada dia tu tak apalah, hukumnya dimaafkan pada syarak. Tapi pada orang lain tak boleh. Maka sebab itulah ada ulama mengatakan orang yang berpenyakit salsi bauli ni, maka dibolehkan dia sembahyang seorang diri. Itu yang paling penting pada yang afdal pada dia tu, dia tak boleh pergi dengan jemaah dah. Dia kena sembahyang seorang diri sahaja. Kenapa tu? Sebab dia berpenyakit macam tu. Baik. Okey. Habis tu ya. Itu satu. Ya. Ataupun tengok ya. Tayamum fa inal hadasa la yartafi'u fihima. Okey. Seperti tayamum orang yang ada hadas. Orang yang ada hadas. Katalah satu orang tu dia berhadas. Sama ada hadas besar ataupun hadas kecil. Sedangkan masa tu air tak ada. Air tak ada. Kalau orang tu hadas besar dan dia tu ada hadas kecil, maka wajib tayamum tu 2 kali. Okey. Tayamum yang pertama kerana nak mengangkat, nak mengharuskan mengharuskan hilang hadas besar. Tapi hadas besar tak hilang. Dia kena mandi. Itu cuma syarat mengharuskan saja. Dia kena ganti mandi itu dengan tayamum. Tapi tayamum tidak boleh mengangkat hadas. Itu syarat ajar macam tu. Yang kedua tayamumnya ialah kerana ganti daripada hadas kecil. Dua tayamum ni, adakah terangkat hadas besar dan hadas kecil? Tak terangkat pun. Tak hilang pun hadas kecil, tak hilang pun hadas besar. Cuma mengharuskan dia untuk solat sahaja. Sekira-kira kalau jumpa air, wajib dia mandi semula, wajib dia wuduk semula, dan wajib dia kena ulang balik sembahyang dia. Kalau dalam waktu, kalau 2 waktu, wajib dia qada. Ada syarat lah. Nak qada tu ada syarat dia lah. Baik. Jadi maknanya, yang tu pada makna sahaja mengangkat hadas atau menghilangkan najis. Pada makna je. Tapi najis tak hilang pun. Baik. Maka kan pada ketika itu, diharuskan dia tu solat. Sedangkan hadas besar dia tak hilang. Baik. Pada makna menghilangkan najis itu, seperti istinja menggunakan batu. Kita pergi buang air besar. Lepas tu kita nak basuh tu kita guna batu. Istinja tu kita pakai tisu ke, pakai batu ke. Boleh ke tak boleh? Boleh. Tapi kan najis tak hilang. Nampak tak? Air najis tu hilang. Tapi asar najis, bekas-bekas najis tak hilang. Sebab tu dia kata pada makna menghilangkan najis. Sebab tu dia kata dalam kitab ni kal istinja bil hajari. Seperti istinja, yakni basuh najis. Kita buang air besar. Lepas tu kita buang basuh najis kita dengan batu atau dengan tisu. Maka itu dinamakan pada makna menghilangkan najis. Pada makna saja. Kenapa? Fa inna asaran najasati. Maka sesungguhnya bekas-bekas najis itu bakin. Masih ada. Masih kekal. Cuma air najis tu saja yang hilang. Air najis tu, tapi bekas-bekas najis tu masih wujud. Maka pada ketika tu istinja dengan batu atau istinja dengan tisu tu dinamakan taharah juga. Taharah juga. Baik. Kemudian yang tadi saya lanjutkan tadi. Baik, seperti kata Manawi tadi, dia kata au ala suratihima, ataupun pada rupa mengangkat hadas. Rupa sahaja. Rupa macam angkat hadas. Tapi bukan hadas pun. Seperti apa? Kal aghsali. Kal aghsal masnunah. Seperti mandi sunat. Mandi sunat tu rupa macam angkat hadas. Ada niatnya, katakan daripada badan. Tapi bukan hadas pun. Atau wal wudu al-mujadadah. Mujadid. Ataupun wuduk yang diperbaharui wuduk. Ada wuduk tak batal lagi pun. Kita pergi wuduk sekali-sekali. Adakah mengangkat hadas? Tak. Pasal apa? Mana ada hadas? Wuduk tak batal lagi.
Wuduk dia tak batal lagi wuduk. Macam contohnya, satu orang ni, katalah puan A ni, dia dah ada wuduk dah. Dia daripada lepas subuh tu dia ada wuduk. Lepas tu dia zikir, baca Quran begitu gini. Lepas tu bangkit sembahyang isyraq, bangkit sembahyang duha. Lepas tu nak baca Quran, dia pergi ambil wuduk lagi sekali pula. Boleh. Itu dia panggil nak memperbaharui wuduk. Adakah memperbaharui wuduk tadi, wuduk tak batal lagi, dia ambil wuduk. Jadi ambil wuduk kali kedua tu dinamakan rupa mengangkat hadas. Rupa saja mengangkat hadas. Hadas terangkat ke tidak? Tidak. Pasal apa tak? Sebab hadas tak ada pun. Okay. Hadas kecil tak ada pun. Itu rupa. Atau rupa menghilangkan najis seperti kal ghuslatis saniyah wasalisah fi izalati najasah. Seperti membasuh kali yang kedua, kali yang ketiga pada menghilangkan najis. Najis dah hilang dah. Bekas-bekas najis dah hilang dah tu. Tapi kita jiruh lagi. Perbuatan yang kedua, jabatan yang kedua, yang ketiga tu dinamakan pada rupa menghilangkan najis, tapi tetap dinamakan taharah. Tetap dinamakan taharah. Itulah definisi Imam Nawawi. Jadi definisi Imam Nawawi ni tuan-tuan perempuan ya. Walaupun pendek, ringkas, tetapi padat maknanya. Pengertian dia padat sangat. Okey. Baik. Itu pengertian apa ni taharah pada syarak. Baik. Kemudian kata dia alat untuk buat bersuci itu alat. Kita nak bersuci, kita nak bertaharah, kena ada alatnya yang kita gunakan untuk kita bertaharah, untuk kita bersuci. Maka alat yang paling utama sekali ialah dinamakan ialah air. Air. Tapi dengan syarat. Bukan semua air kita boleh buat bersuci tak? Syaratnya air itu iza kana tahuran mutlaqan, apabila adalah air itu tahuran suci dan menyucikan, yang dinamakan air mutlaq. Jadi yang dinamakan air mutlaq. Baru kita boleh membasuh najis, nak ambil wuduk, nak mandi. Bila kita sebut bersuci, maka fokus kita ialah pada mandi hadas, pada berwuduk dan pada menghilangkan najis. Itu namakan bersuci. Baik. Jadi syaratnya air itu nak jadi alat untuk bersuci itu ialah syaratnya kenalah air itu air mutlak. Dinamakan tahuran. Tahur tu dengan mana? Dia suci pada diri dia dan menyucikan benda lain. Maknanya dia ada kuasa nak menyucikan benda lain. Jadi tak termasuklah air lain seperti air mustakmal ataupun air mutanajis. Yang tu tak boleh. Sebab tu tuan-tuan ya. Kalau saya lah, orang lain saya tak tahu, tapi kalau saya lah, kalau kita pergi ke tandas-tandas awam, sama ada di restoran ke, di stesen bas ke, di stesen teksi ke, di pasar raya ke, dalam tandas tu katalah ada timba yang ada air dalam tu. Kalau kita nak, kalau saya lah, kalau buang air kecil, saya takkan guna air dalam timba tu. Kenapa? Sebab saya takut air dalam timba tu bukan air mutlak. Terkadang-kadang tuan-tuan, ada orang yang dia tak faham macam mana boleh jadi air tu air bukan mutlak. Jadi air mustakmal. Dia tak tahu. Kita pun ambil, maka tak dihukumkan. Kalau kita basuh najis tu dengan air mustakmal ataupun air mutanajis, maka dihukumkan najis tu tak suci pada hukum, walaupun hilang ain najis tu hilang sekalipun, tapi pada hukum tak suci lagi.
Sebab itulah kena guna air mutlak. Air semata-mata air dan dia suci pada diri dia dan menyucikan benda lain. Itu satu alat. Yang keduanya tanah. Turab. Dalam bahasa Arab kata turab. Turab tu tanah lah. Jadi tanah ni salah satu daripada ejen menyucikan. Sebab itulah kita tanah tu kita guna apa? Untuk bertayamum dengan syarat tanah tu iza kana tahiran tahuran khalisan lahu ghubar. Tengok apabila adalah tanah tu tahiran suci pada diri dia bukan tanah mutanajis dan tahuran dan dia menyucikan benda lain khalisan dan dia suci bagi dia tu ghubar. Ada pada dia tu apa ni dinamakan ghubar. Ghubar tu debu. Debu. Jadi tanah yang kita boleh buat bersuci tu mestilah tanah tu yang berdebu. Keluar tak termasuk tanah yang tak berdebu tu umpamanya pasir ataupun tanah yang bercampur dengan kapur ke, bercampur dengan batu ke, maka dah tak ada debu dah. Maka tanah macam tu tak boleh buat bersuci, jadi tak boleh buat bertayamum, tak boleh. Baik, itu satu, dah dua dah. Dan batu, batu juga menjadi ejen, boleh menyucikan. Sebab itulah kita boleh guna batu bila kita istinja. Kita pergi tandas, guna batu, tak guna air. Ini masa kami dekat Yaman dulu tuan-tuan. Masa saya di Hadramaut dulu ni, kalau pergi ke kampung pendalaman Yaman, dia tidak ada air. Kalau jauh yang di bukit-bukit tu tak ada air. Jadi kan kebanyakan orang situ kalau pergi tandas, dia guna batu. Batu banyaklah. Dan batu tu pula lepas digunakan, letak tempat satu tempat dan ada orang yang basuh balik. Pergi bawa batu tu, pergilah ke laut ke mana-mana ke, basuh balik. Guna balik, recycle balik batu tu. Sebab batu tu bukan najis. Dia mutanajis saja. Dia kena najis saja. Bila dibasuh balik, sucilah dia. Jadi batu tu juga dinamakan ejen dalam taharah, dalam bersuci. Bolehlah. Baik. Jadi air, tanah dan batu. Jadi batu tu boleh kita kias pada benda yang keras, benda yang kasar yang menghilangkan najis. Okey. Okey. Maka dengan limpah kemurahan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan limpah kurnia Allah Taala, tuan-tuan sekalian, maka kan terhadap hamba-Nya, hamba Allah Taala daripada umat Muhammad ni, tuan-tuan ya, nasiblah kita ni jadikan oleh Allah Taala umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Allah jadikan kita umat Nabi Musa, tuan-tuan sekalian, oh teruklah kita tuan-tuan. Kenapa? Umat Nabi Musa tuan-tuan, cara basuh najis tu dia tak boleh basuh dengan air. Kalau najis tu kena pada pakaian, maka tak boleh basuh. Dia kena gunting, buang pakaian tu. Tempat yang najis tu kena buang. Kena gunting, buang. Jadi teruklah juga nak kena beli kain setiap minggu, tak matahari kena beli kain pula. Itu syariat Nabi Musa. Ada pun syariat Nabi Muhammad ni, Allah tahulah umat Nabi Muhammad ni dhaif, lemah sangat. Maka dia bagi kita kemudahan boleh basuh najis dengan menggunakan air. Telah menjadikan air lebih banyak dengan tiada berkendak kepada proses pada mendapatnya. Tak perlu kepada kena perbuatan, kena buat kilang lah kita. Tak perlu. Banyak air sungai ada, air laut ada, air hujan ada, air perigi ada, air paip ada. Maka itu gunanya tuan-tuan sekalian. Bahkan permukaan bumi ni 2/3 daripadanya diliputi oleh air. Bumi ni 2/3 daripada bumi ni diliputi oleh air. Jadi air laut boleh bersuci tak? Boleh. Boleh mandi hadas? Boleh. Boleh berwuduk? Boleh.
boleh basuh najis? Boleh. Tapi kalau air garam tak boleh. Air laut tu walaupun masin, boleh mandi hadas, boleh ambil wuduk. Tapi kalau air sungai, kita ambil campur garam, nantikan dia jadi air laut. Ambil wuduk, tak boleh. Tu nanti kita akan bahas pada pembahagian makna air, pembahagian air nanti kita bahaskan. Baik. Okay. Jadi kita kata tidak berkendak kepada proses pada mendapatkannya, pada mendapatkan air. Dia tak payah proses. Mana tak payah kita kita nak buat kilang, nak buat air, tak payah. Memang air tu dah siap-siap Allah jadikan, Allah buat. Okey. Hukum bersuci daripada hadas dan najis itu wajib. Hukum bersuci daripada hadas dan najis itu hukumnya adalah wajib. Pasal apa wajib? Kalau kita tak bersuci daripada hadas, tak bersuci daripada najis, maka kita tak boleh melakukan ibadat. Kalau kita buat juga, maka ibadat tu tertolak dengan sebab Allah dah meletakkan syarat ibadat sah ibadat tu ialah suci daripada hadas dan najis. Soalnya pula sekarang ni, adakah wajib tu wajib dengan segera ataupun wajib dengan berlambatan? Maka ulama kata wajib dengan berlambatan sekira-kira hajat. Ya, wajib tu wajiblah pada syarat. Tapi wajib tu adakah wajib dengan segera? Basuh najis, mandi hadas tu adakah wajib dengan segera ataupun wajib dengan sekira-kira hajat? Maka ulama kata wajib bukan dengan segera, tapi wajib dengan sekira-kira hajat. Macam mana sekira-kira hajat tu? Begini. Katalah tuan-tuan ya, seorang tukang sembelih lembu tu, dia sembelih lembu satu hari 25 ekor contohnya. Daripada pagi pukul 8 sampai kepada zuhur tu, masih lagi dia menyembelih lembu, tuan-tuan sekalian. Bila sembelih lembu, tuan-tuan sekalian, dah tentulah kena najis. Apa? Darah lembu tu kan najis. Mana ada orang sembelih lembu najis tu tak memancut, tak ada. Mesti kena pada muka dia, pakaian dia dan sebagainya. Maka tuan-tuan, dia sembelih dulu sampai habis lembu tu. Katalah habis sembelih tu pukul 2. Maka pukul 2 tu tuan-tuan, masa untuk sembelih zuhur tu masih panjang lagi tak? Masih panjang lagi. Sebab apa? Asar masuk pukul 4.30 contohlah. Jadi pukul 2 tu lagi 2 jam setengah nak masuk asar. Maka pada ketika tu dimaafkan dia untuk berlambatan. Tunggu habis sembelih dulu lembu-lembu tu. Bukan kata wajib dengan segera. Maksudnya apa? Wajib dengan segera tu sembelih lembu kena darah, mandi. Lepas tu sembelih pula, mandi. Kalau macam tu apa orang panggil? Kepayahan pula lah. Atas dia nak buat kerjanya tu. Sebab itulah ulama kata wajib tetap wajib, tapi wajib dengan sekira-kira hajat. Kalau sekiranya dah masuk waktu lah ataupun waktu nak habis dah, maka pada ketika itu wajiblah dengan bersegera menghilangkan najis. Macam tu. Okay. Kemudian kata kenapa jadi wajib ni? Kerana telah ijma' ulama'. Ulama' dah ijma' dah. Sekata pendapat ulama' membasuh najis, menghilangkan hadas itu hukumnya adalah wajib. Ijma' dah ulama' dengan nas. Qabla ijma' lagi. Mana sebelum ijma' lagi. Dah ada nas dah. Membasuh najis, mengangkat hadas tu hukumnya adalah wajib. Sebelum ijma' ulama'. Kenapa? Kerana Quran dah hadir tu turun sebelum daripada ijma' ulama'. Sebelum bersatu pendapat ulama' lagi. Hadis dah ada dah. Quran dah turun dah. Berkenaan dengan suruh suci daripada najis. Suruh angkat hadas tu. Jadi, tapi bila ulama' tengok dalam hadis, maka dalam Quran, maka ulama' sekata pendapat mengatakan bahawasanya wajib mengangkat hadas
dan menghilangkan najis. Maka sebab itulah tuan-tuan ya. Kalau ada orang tanyalah, kenapa orang kafir ni, kenapa orang kafir ni kekal dalam api neraka? Maka salah satu daripadanya ialah kerana mereka tidak bersuci daripada hadas dan mereka tidak bersuci daripada najis. Kenapa? Sebab mereka tak tahu hukum. Tak tahu hukum maksud najis tu macam mana, tak tahu. Okey, baik. Kemudian kata dia, sebagaimana, jadi sekata atas sebulat suara pendapat ulama. Itu benar ijma' ulama tu. Jadi ulama di sini maksudnya tak kira lah sama ada ulama dalam mazhab Syafi'i, ulama dalam mazhab Maliki, ulama dalam mazhab Hanafi, ulama dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Sekata pendapat ulama-ulama ni mengatakan wajib mengangkat hadas dan wajib menyucikan diri daripada najis. Baik. Sebagaimana mereka telah ijma' mensyaratkan bersuci daripada hadas dan najis itu dengan air. Dengan air. Jadi asal hukumnya nak mengangkat hadas ni sama ada hadas besar ataupun hadas kecil mesti menggunakan air. Kalau hadas besar wajib kena mandi. Kalau hadas kecil wajib kena ambil wuduk. Nak hilangkan hadas kecil tu wajib kena wuduk. Nak hilangkan hadas besar tu wajib kena mandi. Baik. Jadi ulama sepakat kata macam tu, mensyaratkan suci itu dengan air. Dan nak basuh najis tu wajib dengan air. Itu hukum asal. Mana ambil? Dalam ayat Quran surah An-Nisa ayat yang ke-52. Mana tu? Ayat yang berbunyi wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaid aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyibah. Tengok ayat Quran ni jelas kat mana ni? Wa in kuntum marda, dan jika adalah kamu tu orang yang sakit, au ala safarin, atau kamu tu di atas musafir, mana kamu dalam musafir. Sebab susah musafir nak cari air susah. Au jaa ahadum minkum minal ghaid, ataupun kamu nak buang apa ni ghaid tu mana kita buang air besar. Aula mastumunisa, atau kamu menyentuh dengan perempuan. Falam tajidu ma'an, maka kamu tak dapat air. Fatayammamu, maka hendaklah kamu bertayamum dengan sa'idan, dengan tanah thayyibah yang suci, lagi bersih. Baik. Di sini mana kata wajib menyucikan diri daripada hadas dan najis dengan air? Pada kalimah falam tajidu ma'an. Lepas tu barulah disuruh tayamum. Maksudnya apabila kamu tak dapat air, maknanya air menjadi pilihan utama untuk mengangkat hadas. Wa in kuntum marda, walaupun kamu sakit dan kamu dalam musafir, kamu tak dapat air, nak cari air payah, ataupun kamu pergi buang air besar, lepas tu nak basuh tak ada air, ataupun kamu sentuh perempuan, batal wuduk kamu, nak ambil air, nak cari wuduk untuk nak cari air untuk ambil wuduk, tak ada. Maka pada ketika itu pilihan yang keduanya ialah fatayammamu sa'idan thayyibah, maka hendaklah kamu bertayamum dan dengan tanah yang suci, yang baik. Baik. Jadi kat sini tuan-tuan, jelaslah ulama mafhum mukhalafah daripada falam tajidu ma'an. Maka jika sekiranya kamu tidak mendapati oleh kamu akan air, fatayammamu, maka tayamum itu pilihan yang kedua. Tak boleh dalam keadaan ada air kita nak bertayamum, tak boleh. Kecuali apabila kita teruzur untuk menggunakan air. Umpamanya sakit. Kita sakit tak boleh guna air. Maka pada ketika itu diharuskan kita bertayamum. Ataupun ada air, tapi harganya mahal nak kita beli. Maka pada ketika itu harus kita tayamum. Ataupun ada air, tapi air itu ada benda menghalang kita mendapat air. Umpamanya di telaga tu ada harimau tengah tunggu.
Jadi pada ketika tu waktu dah masuk, lama dah. Lepas tu nak habis waktu dah ni. Kita nak pergi ambil uduk telaga tu saja. Telaga tu pula ada harimau contohnya. Maka pada ketika tu diharuskan kita bertayamum. Macam tu. Baik. Kemudian kata dia, air yang sah dibuat bersuci itu baik ada 4. Wallahu a'lam bissawab. Insya-Allah pada malam ni kalau ada soalan daripada apa yang kita baca tadi, kalau nak dibahaskan ataupun kalau kita nak buat persoalan, silakanlah. Saya buka pada persoalan. Insya-Allah silakan. Persilakan pada sesiapa yang punya sebarang kemusykilan boleh unmute dan sama ada kebukakan atau daripada ustaz ataupun boleh tulis dekat chat tu pun tak apa. Silakan. Kalau nak bahaskan atau Ustaz. Waalaikumsalam. Silakan puan. Ustaz, saya Marina sini. Saya nak tanya kalau macam tadi kan ada Ustaz sebut alat untuk bersuci. Tadi dia ada air, mesti air mutlak. Lepas tu tanah mesti yang berdebu sifatnya. Dan kalau batu tu macam mana Ustaz? Dia ada sifat tertentu tak untuk kita pilih batu untuk tujuan? Ya, ada juga. Kalau masalah batu tu, hendaklah batu tu batu yang harifan, yang kesat, yang boleh menghilangkan najis. Kalau batu tu jenis batu licin tak boleh. Dan batu tu pula kena batu yang suci, yang tidak terkena najis, tak boleh. Sebab tu lah kalau batu cincin tu, batu akik ke, batu zamrud ke tak boleh. Pasal apa? Sebab batu akik tu licin, zamrud tu licin. Sekira-kira kalau kita nak sucikan najis, kita umpama katalah ini lubang dubur kita, minta maaf ngaji fiqh ni kena macam ni lah. Ni katalah ini lubang najis kita tu, kita nak basuh kanan ke kiri, kiri ke kanan, kanan ke kiri balik tu, maka batu tu mestilah batu tu batu yang kesat, yang sekira-kira kalau digosok boleh menghilangkan najis. Jadi boleh hilang ain najis. Tahu kalau batu yang licin tak boleh. Sebab itulah syarat untuk kita istinja dengan batu dengan tisu ke kenalah dengan alat yang kasar, dengan alat yang tidak licin. Kalau dengan daun pisang tak boleh sebab dia licin. Tapi kalau toilet tisu tu yang tu dia kasar, yang tu dia boleh lah. Dengan kaca cermin ke tak boleh sebab dia bukan kasar. Tu wallahu alam. Baik, ada lagi? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya Zunaria. Nak tanya Ustaz, kalau pasal kencing ni lah yang kalau pesakit dia pakai tube kencing. Ya. Kalau dia pakai tube kencing, kalau dia nak solat macam mana Ustaz? Ya. Dalam masalah ni kan dia ada ikut kalau tiup kencing tu di bawah ari-ari dia kah ataupun di atas ari-ari dia. Soalnya sekarang walaupun di bawah ari-ari ke di atas ari-ari ke maka dia tu menanggung najis. Kalau dia ambil wuduk sekalipun maka tetap dia solat dia tu menanggung najis. Maka bila orang yang solat macam tu maka pada dia tu maaf bolehlah dia solat dalam keadaan menanggung najis. Tetapi orang macam tu dia tak dibenarkan solat berjamaah. Kenapa? Kalau berjamaah kalau zaman COVID ni bolehlah sebab penjarakan 1 meter tu. Tapi kalau sebelum COVID ni tuan-tuan puan-puan dia rapat-rapat macam tu. Dia rapat-rapat macam tu. Kalau orang ni katalah orang ni dia nak menanggung najis. Kemudian B ni dekat dengan dia, terkena dia.
maka yang B ni juga dikatakan berhubung dengan najis. Sebab itulah digalakkan orang yang pakai tiup, ada bawa beg air kencing dalam tu, maka tak digalakkan dia untuk berjamaah. Wallahu alam. Sambungan soalan tu pula Ustaz. Apa kan dalam beg tu kan biasa kan ada air kencing. Jadi sebelum solat tu air kencing tu kita buang dulu, perlu cuci ke dalam beg tu? Sekarang kita ambil kaedah lah. Ambil kaedah. Al-masyaqqatu tajlibu taisir. Masyaqqah tak kalau nak basuh? Payah tak? Payahlah. Kalau payah, maka kaedah fiqahnya, kalau tiap-tiap benda yang susah kita nak buat, maka dimaafkan, kita tak perlu basuh. Bahkan dengan air kencing yang ada dalam beg itu pun kita boleh bawa sembahyang. Dimaafkan pada orang tersebut. Okay. Faham Ustaz. Terima kasih. Baik, sama-sama. Ustaz. Ada lagi? Ustaz, ada soalan dekat chat tu. Ya. Ni Puan Nurbaah dia tanya, saya curious yang pakai batu tu tak sakit ke pakai batu kasar untuk menyucikan hadis? Hadis pula. Hadas. Sekarang masalahnya bukan kita tekan. Bukan kita tekan sampai melukakan. Jadi kalau kita rasa sakit pakai batu yang kasar tu, kita boleh pakai tisu. Tisu tu pun kasar juga. Bukan pakai tisu yang macam saya pakai ni. Ni tisu yang lembut ni. Ini tisu untuk sapu muka, sapu tangan. Ini tisu yang kita khas untuk toilet tisu tu. Yang tu kasar. Sebab tu dalam ni dikatakan, dia kata syartu hajar istinja. Syarat batu yang istinja tu, iza kana qali'an. Apabila dia tu qali'. Qali' tu maksudnya dia boleh menanggalkan najis. Jamidan yang keras, tahiran yang suci, ghaira muhtaramin dan tidak dihormati. Kalau benda tu kasar, boleh menghilangkan najis, dia beku, dia suci, tapi dia tu dihormati. Seperti roti kering. Roti kering tu dia kasar juga, keras juga, suci juga. Tapi tak boleh kita gunakan dia untuk istinja. Pasal apa? Sebab itu adalah makanan yang dihormati. Jadi masalah sakit tak sakit itu bukan soalnya. Pasal apa? Kerana benda ni telah digunakan oleh Rasulullah sejak berzaman-zaman dah dulu sahabat pakai batu. Tak ada siapa yang masuk hospital pun. Kan? Wallahu a'lam, minta maaf ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Boleh Ustaz jelaskan berkenaan dengan wanita yang ada darah istihadah? Baik. Darah istihadah tu juga tergolong di dalam najis. Maka sebab itulah kalau perempuan nak istihadah, cara dia nak melakukan ibadat, yang pertama dia kena menyucikan diri, kemudian basuh kemaluan dia, lepas tu ditampal dengan kain ke ataupun dengan pad dia tu, lepas tu dia pakai seluar dan elakkan darah tu daripada kena pakaian luar dia, lepas tu dia ambil wuduk, dan syarat wuduk tu pula ialah setelah masuk waktu. Sama macam tadi orang yang salsil bauli tadi ni, yang sentiasa keluar kencing tadi ni, wajib wuduk tu diambil setelah masuk waktu. Apa sebab ni? Kerana kalau dia ambil wuduk sebelum masuk waktu, maka dia terpaksa menunggu lama untuk sembahyang waktu. Menunggu itulah syarat. Tak izinkan orang macam ni menunggu-nunggu untuk solat fardu. Sebab itulah orang yang istihadah pun sama hukum dia dengan orang yang salsil bauli. Tak digalakkan juga untuk dia sembahyang berjamaah. Kecuali kalau dia nak jemaah juga,
dia kena jarangkan sikit supaya selamatkan sembahyang orang lain. Kalau dia menempel macam tu, maka takut-takut orang sebelah dia juga dihukumkan menanggung najis. Itu yang ada dalam di kitab mazhab Syafi'i macam tu. Rata-rata macam tu. Wallahu alam. Ada lagi? Ustaz, Ya, ya. saya nak tanya yang pasal tayamum kerana sakit tu. Ya. Dia ada jangka masa tak? Sebab kalau tayamum masa sakit, bila dah baik, kena qada kan? Kecuali memang doktor kata tak boleh kena air langsung. Baik, bukan semuanya puan ya, bukan semuanya sakit kalau menggunakan tayamum wajib diqada, tak semua. Maknanya ada juga tayamum kerana sakit yang tak perlu qada sembahyang dia walaupun setelah dia sembuh. Umpamanya seperti sakit yang tidak ada harapan sembuh. Tak ada harapan sembuh pada dasarnya. Kata doktor, doktor kata penyakit ni tak sembuh dah ni. Tiba-tiba sembuh. Sedangkan orang tu tadi dia sembahyang menggunakan tayamum. Adakah dia wajib qada sembahyang dia yang dulu? Tak wajib. Yang wajib qada sembahyang yang menggunakan tayamum tu ialah orang yang sihat, segar bugar, tetapi dia kena bertayamum dengan sebab tidak ada air pada tempat yang ghalib ada air. Umpamanya di Subang Murni contohnya. Okey, di Subang Murni itu ghalibnya dalam setahun ada je air. Bukan tak ada air selalu, sentiasa ada air. Tiba-tiba satu hari itu tak ada air. Maka orang yang segar bugar ni bila tak ada air, maka dia bertayamum. Bila dia bertayamum, setelah ada air, wajiblah dia qada balik walaupun sudah seminggu, sudah sebulan sekalipun. Maka wajib dia qada balik. Tapi kalau orang yang sakit, dia terpaksa menggunakan air, menggunakan tayamum, tak boleh gunakan air, maka penyakit macam tu tak apa, tak wajib qada bila menggunakan tayamum. Wallahu alam. Okey, ada lagi? Boleh faham puan? Boleh. Okay, alhamdulillah. Ada lagi soalan? Okey. Sekiranya tiada sebarang soalan, kita tangguhkan dulu kuliah kita hari ini untuk ke the next following 2 weeks lah kan, 2 minggu lagi untuk kelas fiqh ni. Jadi kita tutup majlis lah Ustaz. Ya. Tangguh dulu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya azim as-sultan ya qadim al-ihsan ya da'iman ni'am ya katsira jud ya wasi'al ata' ya khafiyal lutuf ya jami' sana' ya haliman la ya'jal. Salli ya Rabbi ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallim wa rida sahabati ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal manu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqa wa anta lam tazal ahla ya miyasira kulli asir wa ya jabira kulli kasir wa ya sahiba kulli farid wa ya mughniya kulli faqir wa ya muqawiya kulli da'if wa ya ma'mana kulli mahif yassir alaina kulli asir fatasir sa'al
عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان وتفسير حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك وأخاف ما يخاف منك وأخاف ممن لا يخاف منك. الله بحق ما يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. الله بحق سيدنا محمد أهرسنا بعينك كلاتنا وكنفنا بكنفك الذي لا يرم وارحمنا بقدرتك علينا فلا نلقت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله.